أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Qala rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, kau rombakkan, engkau buangkanlah apa-apa yang terbelit pada lidahku, yafqahu qawli, agar mereka pendengar-pendengar di luar sana dapat memahami kata-kataku. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tetap benar, dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran ini, ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu tetap batil, dan berikanlah kepada kami ataupun bantulah kami, ya Allah, untuk kami menjauhinya, menjauhi segala kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan yang istimewa, bulan yang sangat beruntung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat di luar sana. Alhamdulillah, ni kali pertama saya bersiaran live dalam FB Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah, Allah berikan peluang, dan sedikit sebanyak perbincangan kita pada petang ini dalam masa yang sangat terbatas ini. Yang pertama sekali, kita mesti menyatakan, melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Bukan sikit. Kita kena rasa tersangat bersyukur kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia, dengan sifat kasih sayang dia, dia berikan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah satu hadiah yang sangat berharga, iaitulah yang kita panggil Ramadan. Ramadan adalah hadiah yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang yang beriman. Orang yang tak beriman, dia tidak akan menganggap Ramadan ini satu hadiah. Dia menganggap Ramadan ini adalah satu bebanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Adapun kita orang beriman, kita nak tak nak, kita wajib kena rasa Ramadan ini adalah satu perkara yang mendatangkan banyak manfaat kepada kita, banyak kelebihan kepada kita. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat di luar sana mungkin dah mendengar macam-macam dah daripada para asatizah kita, para ustaz kita, para alim ulama kita yang menceritakan pelbagai kelebihan fadilat Ramadan. Antaranya dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu segala syaitan-syaitan. Ramadan dengan pahala berlipat kali ganda. Amalan sunat dinaik taraf jadi amalan fardu digandakan kepada 70 kali ganda. Pelbagai, kan? Saya tak mampu nak sebutlah, masa yang terbatas ini, kan? Sebab tu kita orang beriman, bila datangnya Ramadan, kita tak ada pilihan. Kita mesti gembira dengan kedatangan Ramadan. Kita rasa cukup pelik dengan sebahagian umat Islam, bila datang Ramadan, dia tidak bersungguh menyambut Ramadan, tapi dia banyak menyebut persiapan nak menghadapi hari raya Aidilfitri. Allahu Akbar. Tidak nampak langsung kesungguhan dia, tidak nampak langsung kegembiraan dia menyambut Ramadan. Dengan solat tarawihnya, dengan tilawah Al-Qurannya, dengan zikrullah, zikirnya, dengan bersedekahnya, kita tak nampak
dia rasa gembira melaksanakan ibadah di sepanjang Ramadan. Yang kita nampak dia kelang kabut. Kita nampak dia sibuk dengan persiapan untuk menghadapi hari raya. Kan? Dengan tukar langsirnya, dengan tukar perabotnya, dengan macam-macam lah, sibuk. Saya bukan kata tak boleh, tapi takkanlah dengan kesibukan kita itu, persiapan hari raya dengan kuih raya itu menyebabkan kita terlupa nak sembahyang tarawih. Kita tak sempat nak sembahyang tarawih, kita tak sempat nak baca Quran, kita tak sempat nak berzikir, kita terlupa nak bersedekah dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu Ramadan, kita kena rasa seronok menghadapi Ramadan. Kita kena rasa gembira dengan kedatangan Ramadan ini. Dan kita kena rasa ada feel. Rasa feel dengan Ramadan ini. Dan kita terasa bila Ramadan nak habis ini, nak habis dah tak lama dah, nak habis dah masuk separuh dah. Ramadan ini ada separuh lagi. Makin nak habis dah saat Ramadan ni, kita kena rasa sedih. Allahu Akbar. Sedih, bimbang, takut-takut. Inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Sebab itu, muslimin muslimat sekalian, itu benda yang sangat penting, yang perlu kita rasai dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Kita lalui Ramadan dengan penuh rasa nikmat, penuh rasa keberuntungan, insya-Allah. Dan saya nak ambil kesempatan juga pada petang ini, masa yang terbatas ini, kita melihat bagaimana sikap manusia dengan kedatangan Ramadan. Saya nak baca sikit daripada satu artikel yang telah ditulis oleh ulama, yang mana dia sebut orang ramai memberikan pelbagai perspektif tentang puasa. Ada yang menganggap puasa itu hanya amalan ritual yang tidak mendatangkan faedah kepada kemajuan manusia. Allahu Akbar. Anggapan ini menjadi sebab mengapa amalan puasa dipersendakan. Ada di luar sana, entah orang yang tak beriman pada Allah, orang kafir, non-Muslim, entah boleh jadi juga orang Islam juga, yang mempersenda-sendakan ajaran Islam, khususnya ibadah puasa ni sendiri. Na'udzubillahi min ghadabillah. Kita doakanlah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Mereka melihat puasa ini satu bebanan. Mereka melihat puasa ini satu perkara yang sangat tidak mendatangkan faedah kepada manusia, bahkan menyusahkan manusia, menyebabkan sepatutnya kita boleh makan, boleh minum, tiba-tiba kita kena berlapar. Ada di luar sana yang melihat Ramadan ini, puasa ini, satu perkara yang tidak ada langsung faedah, tidak ada langsung manfaat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka taufik dan hidayah. Lepas tu kita orang beriman, kita kena letakkan keyakinan 100% syariat Allah ini, solat ke, zakat ke, menunaikan haji ke, kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, menutup aurat dan sebagainya, dan banyak lagi ajaran Islam ini, kita kena letakkan keyakinan mesti ada manfaat, mesti ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ulama sebut perintah Allah, kalau Allah Ta'ala suruh, mesti ada kebaikan. Kita kena pegang macam tu, senang. Kalau Allah Ta'ala larang, mesti ada keburukan. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan puan-puan. Apa-apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah suruh kita semayang, Allah suruh kita bayar zakat, Allah suruh kita puasa, pasti dan pasti ada kebaikan, ada manfaat, mesti ada manfaat. Jangan kita katakan sia-sia kita semayang, sia-sia kita puasa. Jangan. Pasti ada manfaat, pasti ada kelebihan. Allah larang kita minum arak, Allah larang kita berjudi, Allah larang kita berzina. Pasti dan pasti ada mudarat, ada keburukan dia, yang tentunya, yang jelasnya masuk neraka. Na'udzubillah. Kemudian sebahagian lagi menganggap puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Ini juga satu kelompok yang tak betul, yang mungkin ada wujud kelompok ini dalam sebahagian umat Islam. Mungkin juga wujud sebahagian
non-Muslim ni sendiri. Mereka menganggap hanya puasa ni hanya lapar dan dahaga saja. Sebab tu saya teringat hadis Nabi SAW. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa ramai Nabi SAW sebut berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak ada apa-apa nilai dalam puasa dia, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Allahu Akbar. Kita berlindung dengan Allah daripada golongan ini. Dia hanya dapat nilai, dia tak dapat pahala, dia tak dapat apa-apa. Dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Allahu Akbar. Ini di antara golongan yang menganggap puasa ni, Dia tak nampak ini adalah pahala daripada Allah, ganjaran syurga daripada Allah. Kan? Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, di dalam syurga ada salah satu pintu syurga, nama dia Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ada Nabi SAW sebut, ada satu pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-saimun. Sesiapa-siapa pun tidak akan boleh masuk syurga melalui pintu ini illa as-saimun, melainkan orang-orang yang berpuasa. Sebab tu kita ni dalam keadaan berpuasa sekarang ni, kita harap dalam hati kita, ya Allah, semoga mudah-mudahan, moga-moga di hari akhirat nanti aku masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Kan? Melalui pintu Ar-Rayyan, pintu khas untuk orang yang rajin berpuasa, orang yang taat perintah Allah dengan berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita berlindung daripada Allah. Kita berlindung dengan Allah daripada golongan yang hanya menganggap puasa ini hanyalah semata-mata menahan lapar dan dahaga. Golongan ini melakukannya dalam keadaan terpaksa kerana mahu diri mereka diterima oleh masyarakat. Mahu diri mereka diterima oleh masyarakat. Ada juga golongan yang berlakon seolah-olah mereka sedang berpuasa, tetapi pada masa yang sama mereka minum di tempat-tempat yang bersembunyi. Allahu Akbar. Ada yang berlakon puasa, hakikatnya dia tak puasa. Senyap-senyap dia minum, senyap-senyap dia makan. Allahu Akbar. Kemudian golongan yang ketiga beranggapan Ramadan ialah pesta makanan. Allah Subhanallah. Pesta makanan. Ada orang cakap Ramadan ini pesta juadah. Sepatutnya Ramadan ini adalah pesta ibadah. Kita pelbagai dan perbanyakkan amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan kita istiqamah solat sunat rawatib. Kita tambah lagi dengan amal ibadah kita dengan membaca Al-Quran, perbanyakkan membaca Al-Quran. Kita banyakkan berzikir kepada Allah, kita banyakkan bersedekah. Kalau boleh setiap hari sedekah. Jangan biarkan hidup kita sehari berlalu dalam bulan Ramadan tanpa kita sedekah. Mesti keluar duit. RM1 ke RM2 sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita faham Ramadan ini pesta ibadah, ada di luar sana, mudah-mudahan tak berlakulah pada kita, menganggap Ramadan ini adalah pesta juadah, pesta makanan. Kan? Macam-macam pelbagai juadah makanan, sampai kita lupa fungsi sebenar Ramadan. Sebab itu kita kena beringat, kita kena berhati-hati dengan anggapan-anggapan ini. Kan? Pada bulan ini mereka menyediakan makanan lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Sebahagian lagi menjadikan restoran, hotel sebagainya menjadi pesta makan sepuas-puasnya. Kalau makan habis, makan tidak membazir, okeylah lagi. Kan? Tapi yang kita bimbang, yang kita lagi takut, kita lagi tak naknya, kan? Yang dikatakan pesta juadah, pesta makanan menyebabkan membazir, berlakunya pembaziran makanan di dalam bulan Ramadan. Kita tengok rekod-rekod negara kita yang lepas ni, puasa Ramadan yang lepas-lepas. Bulan Ramadan adalah bulan berlakunya pembaziran makanan yang paling tinggi berbanding dengan bulan-bulan lain. Allahu Akbar. Ini yang kita tak nak. Teringat kita satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innal mubadzirina kanu
innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu di kalangan menjadi saudara-saudara syaitan. Orang membazir ini, kan, dia buang kuih muih, buang nasi dan sebagainya, kerana terlalu mengikutkan hawa nafsu, membeli sampai hilang kawalan fikiran. Padahal hakikat sebenarnya waktu kita buka puasa ni bukanlah banyak mana sangat kita makan. Allahu Akbar. Sebab tu kita betulkan mindset kita, Ramadan bukan pesta makanan. Memang silap sangat. Saya duk fikir-fikir, tuan-tuan mungkin tuan-tuan fikir-fikir juga. Silap sangat. Banyak kita duk fikir makanan bulan Ramadan ni. Kalau kita tengok kan, kita tak boleh makan daripada subuh sampai maghrib, kita tak boleh makan. Kita hanya ada waktu makan ni tak banyak sebenarnya. Daripada maghrib tu kita makan, lepas tu kita nak kena solat tarawih pula. Masa makan kita tak banyak bulan Ramadan ni. Jadi kalau kita kata pesta makan bulan Ramadan, silap besar. Sebab nanti malam maghrib kita makan buka puasa. Lepas tu nanti kita nak sembahyang tarawih. Lepas tarawih kita nak mungkin moreh sikit. Lepas tu kita nak tidur dah. Kita nak tidur pula, bangun sahur pukul 5, dekat pukul 6, dekat subuh kita bangun sahur. Makan waktu tu pun tak lalu kita tak lalu, kebanyakan kita tak lalu makan waktu sahur ni sendiri. Kan? Kita tak ada masa yang banyak untuk makan di bulan Ramadan. Sebab tu saya kata silap besar orang yang mengatakan Ramadan ini pesta juadah, pesta makanan. Yang betul, yang tepatnya Ramadan adalah pesta kita buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Namun manusia telah melampau kan di dalam bulan Ramadan ini, kan, mereka terlalu kenyang sangat-sangat makan sebab pesta makanan, kan. Kenyang sangat-sangat sampai tak ada peluang untuk melaksanakan ibadah, kan, solat sunat tarawih. Sebab bila terlalu kenyang sangat, kita jadi penat, kita jadi letih, kita jadi malas nak menunaikan solat tarawih. Ini yang kita takut, kita bimbang. Perut kita sangat penuh, nak bernafas pun, kan, macam kena COVID. Nak bernafas pun tak boleh, tak seronok nak bernafas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Golongan yang terakhir berpendapat puasa ialah medan latihan untuk menguatkan iman. Ni yang kita nak. Golongan ni yang kita nak. Menganggap Ramadan ini, macam saya sebut di awal tadi, Ramadan ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman menganggap Ramadan ini adalah latihan untuk menguatkan iman. Kita rasa beruntung, bertuah dengan Ramadan. Sebab Ramadan ini syaitan dalam keadaan yang lemah. Lemah sekarang ni syaitan. Seronok. Bulan-bulan lain syaitan dalam keadaan kuat. Dalam keadaan dia menghasut kita. Tapi Ramadan syaitan jadi lemah. Dia tak kuat dia nak hasut kita. Sebab tu kita umat Islam menghidupkan surau masjid di sepanjang Ramadan. Syaitan tak kuat. Ni kita rasa seronok. Habis Ramadan nanti syaitan kuat balik. Kita mungkin akan jadi lalai balik. Kita akan jadi leka balik. Allahu Akbar. Kan? Sebab tu Ramadan ini disebut oleh orang-orang alim. Ramadan ini, sebulan ini Allah Ta'ala latih kita untuk jadi hamba yang bertakwa, untuk jadi hamba yang beriman, untuk kita menghadapi 11 bulan lagi. 11 bulan lagi kita nak berhadapan dengan latihan kita sebulan ini. Macam kursus lah kalau bahasa kita, kursus. Kan? Kursus ataupun latihan ataupun seminar. Letaklah tuan-tuan, letaklah apa pun. Kan? Sepanjang bulan Ramadan ini. Ini anggapan orang beriman. Dan akan menajamkan akal. Mereka menggunakan kesempatan ini bagi melatih roh dan jasad. Latih roh kita, latih kesabaran, kan? Berlapang dada, tahan perasaan mengumpat dan sebagainya roh kita. Dan kita latih jasad kita menahan lapar dan dahaga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan rohani bermaksud menerima perintah Allah tanpa berdalih dan menyedari hakikat diri sebagai hamba Allah.
Ini latihan ruh kita. Kita latih diri kita, kita terima hakikat Ramadan sebulan ini kita nak kena menahan lapar dan dahaga daripada subuh sampai maghrib. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah manusia, bukan perintah siapa-siapa. Ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana telah diperintahkan, telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Allah, jelas ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak pernah menzalimi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya kita. Kita yang banyak menganiaya diri kita sendiri, banyak menzalimi diri kita sendiri. Sama-sama kita muhasabah. Dan bukan sekadar itu, orang mukmin pula mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan Allah Taala hapuskan dosa dia, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman sahaja yang sebenar-benarnya yang memahami hakikat Ramadan ini sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kalaulah umat aku tahu kelebihan sebenar Ramadan, nescaya dia mengharapkan sepanjang tahun, setiap setiap bulan adalah bulan-bulan Ramadan. Allahu akbar. Inilah dia tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itulah yang sempat saya berkongsi pada petang ini, kapsul Ramadan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua, khususnya pihak Masjid Kota Damansara yang telah memberikan peluang kepada saya untuk saya berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kita bersama pada petang ini. Sekadar itu, kita jumpa lagi di lain-lain yang masa, lain-lain waktu, insya-Allah panjang umur. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah